Nak lawan syaitan ni mesti dengan syariat. Sebab tu dia keluar dari kita. Mesti kena dengan syariat. Tak dapat tidak. Contoh, dah pergi haji dah. Rukun haji tu dah pergi dah sempurna lah haji dia. Tiba-tiba ada model lagi. Masa seronok nak pergi haji lagi. Boleh lah pergi kan. Sunnah lah. Tapi dia beritahu orang lain pergi lagi baik daripada pergi sendiri. Wah, tak tahu syaitan tipu kita. Dia tipu. Oh, sorti dia tak ada sorti. Ketua malaikat. Oleh kerana dia engkar minta Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujudlah ke Adam, tak mau. Pasal hang bagi jadi pada tanah, aku jadi pada api, mana boleh cerek dah. Dia buat apa dia pilih lagi ya. Kena cop aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan nak takbur, maka jadilah dia daripada golongan orang yang kafirin, orang yang kafir. Sudah 4 sebab tasawuf dia mesti naik 3 sekali tauhid bukan tasawuf. Kadang-kadang main benda-benda yang kadang-kadang pada pandangan kita elok, tapi pada pandangan agama tak elok. Penting. Sebab tu kita timbang dengan syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahid, kata para ulama dalam tafsirkan Al-Wahid itu, Allah Ta'ala bagi ni'mat syurga pada hamba-hamba dia yang dikasih. Al-Wahid itu satu ni'mat pemurah dan penyayang. Sayang Allah Ta'ala itu ni'mat itu, kita ni'mat syurga. Wujuhul yawma'idin nadhirah. Pada satu hari mereka melihat wajah Tuhan mereka dengan muka yang berseri-seri. Persoalan dia, adakah kita tengok Allah dalam syurga? Adakah Allah dalam syurga? Itu satu persoalan. Kalau kita kata Allah Ta'ala dalam syurga, maknanya Allah Ta'ala bertempat. Sedangkan khalaqakum min hawli, persalahan Allah Ta'ala daripada tiada yang lain, Allah Ta'ala tidak bertempat. InsyaAllah ke depan kita bincang sampai tadi kita bincang, karena kita akan beritahu dia. Tengok apa kata Musannif. Qala Musannif, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan dia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Segala puji, maklum lah, puji yang dapat, tak ada maklum lah, semua tertupu agak lah, puji yang dapat. Tapi kembali puji itu, semua yang dapat itu kembali puji itu kepada Allah. Mana 2-3 lepas kita bincang lah, kalau kita dipuji oleh satu orang tak apa, tapi kita kena buat macam ni. Kita kata bila kita puji kita dipuji dan kita merasa apa yang dia puji tu, kita merasa planet nak turun dia macam mana, hadza fadlun min Allah. Kata Allah, kita kata hadza fadlun min Allah, ini adalah kelebihan Allah. Kita kembali kawan yang puji kita tu kepada Allah, hilang. Maka riak ketika itu dia akan turun, dia akan jatuh. Membanggakan diri ketika itu dia akan turun. Sebab apa? Hadza fadlun min Allah. Kerana apa yang makhluk puji kita itu sebenarnya dia adalah datang daripada Allah juga. Jadi kita kembali kepada Allah. Sedangkan awal-awal lagi Rasulullah tak suruh kita puji, tak bagi kita puji makhluk sama makhluk depan, pun nak puji-puji di belakang. Tapi ada yang makhluk hamba Allah yang boleh dipuji depan. Syaratnya bila kita puji dia tahu kembali puji itu kepada Allah. Kembali puji itu kepada Allah tu yang dikatakan hadza fadlun min Allah. Hadza, ini apa? Ini yang dipuji itu fadlun, kelebihan yang kaum kita sebut. Hamba kuilah pandai mengajar, hamba kuilah pandai buat ni, hamba kuilah macam ni, bantu macam ni, mengajar macam ni, kesemua tu daripada Allah. Kembali kepada dia. Dan kemudian dia tak ada apa sebenarnya, tak ada apa. Dulu lepas kita kata Inna Allah yang fakir lemah, kita ni manusia keluar dengan keadaan tak ada apa. Baju pun orang bagi pakai.
nasi, minum pun orang tolong suap. Tapi Allah kan pangkat di dunia itu pangkat dunia, tapi pangkat akhirat jarang manusia mencari pangkat akhirat. Manusia mencari pangkat dunia, dia lupa pangkat akhirat. Jadi makau lah dia bagi. Dia kata ni, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia supaya ataupun layaklah manusia itu beribadat kepada aku. Kalau kita kata tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadat kepada aku, maknanya kalau manusia itu tak beribadat, cacatlah martabat Allah. Dah, bukan untuk supaya disuruh dia beribadat. Kalau tak mau, pakai tangan sendiri lah. Allah Ta'ala tercacat lah. Sebab itu terjemah dia penting. Jadi dia kata segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan. Ini masalah Tuhan ni. Allah tu apa? Tuhan tu apa? Panjang cerita. Allah tu apa? Tuhan tu apa? Secara ringkasnya disebut malam ni, Allah tu ismu zat, nama bagi zat. Tuhan tu apa? Tuhan tu Allah tu nama bagi Tuhan. Bila sebut saya Tuhan, maksud Tuhan di situ tempat tumpuan, pergantungan dan matlamat itu nama Tuhan. Sebab saya bertemu orang ni, ada orang tanya Allah tu apa? Tuhan tu apa? Kadang orang komplain dekat dia lah, tanya dia. Dia kata kita buat ni tak betul ni. Kita doa, ya Allah, ya Tuhan. Allah tu apa? Tuhan tu apa? Kata ada, kita boleh buat apa? Kalau kita pakai fikir dengan kaya, tak dapat. Tak dapat. Kerana dia ada matan dia, dia ada terjemahan dia, dia ada makna dia, dia ada kesimpulan dia. Bila sebut Tuhan, Tuhan tu, yang kata Tuhan tu tempat bergantungan, tempat tumpuan, tempat matlamat bagi hamba. Itu nama Tuhan. Sebab tu dia kata ada pun makna ketuhanan itu dua makna. Yang kita Tuhan ni dia mesti ada dua sifat. Yang pertamanya istighna, yang keduanya berkehendak. Walaupun kita akan baca dalam kitab Tauhid, tapi oleh kerana Musan datang dengan perkataan Tuhan di sini, saya cuba syarah sikit lah. Yang kata Tuhan ni, yang kata ilahun tu, la ilaha tu, ilaha tu Tuhan, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kata Tuhan tu, dia ada dua. Ada pun makna ketuhanan itu dua makna. Yang pertamanya istighna'u ilaihi kulli ma siwa. Yang keduanya istiqar kulli ma adamu ilaihi. Apa dia istighna'u ilaihi kulli ma siwa? Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lainnya. Kalau kata Tuhan itu tak kaya, macam mana dia jadi Tuhan? Allah tu nama bagi Tuhan. Macam kita, contohlah, bukanlah kita nak contoh Allah macam kita tak. Tapi untuk kita nak faham, kita kata tubuh badan kita tu zat, nama kita tu nama bagi zat. Tapi Allah tak macam tu, sebab dia tidak berjirim, tidak berjisim kan, tidak ada arwah, tidak apa, jauhan fardi, tak ada benda semua, tidak berjihad, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan, tak ada belakang. Dia kata Tuhan tu dia ada dua. Istighna'u ilaihi kulli ma siwa, kaya Allah Ta'ala tu bertitik yang lainnya, dan istiqar kulli ma adamu ilaihi, berkehendak tiap-tiap yang lainnya daripadanya kepadanya. Ini faham, payah sikit, tapi insyaAllah syarahnya Allah. Berkehendak tiap-tiap yang lainnya, maknanya berkehendak kita tu tiap-tiap yang lainnya kita lah. Bukan setakat kita, benda yang makhluk lah, mungkinat yang kena jadi. Asal tak ada, pada ada, kemudian tak ada, kemudian tak ada balik, dan kekal lama-lama. Asal kita. Jadi berkehendak tiap-tiap yang lainnya, yang lain ni, yang kata makhluk ni, daripadanya kepadanya. Maknanya kita nak bergerak, kita nak boleh berjalan, kita nak boleh merangkak, dan kita nak boleh berlari dan sebagainya, itu berkehendak kepada ketentuan kudrat Allah. Boleh nak jalan? Tak boleh. Kita kecil-kecil dulu nampak zahir, nampak kata kita makin jalan kiri, tentu ada orang yang memimpin kan? Pada zahirnya kita nampak lah mak-mak kita lepas tangan kita, tapi sebenarnya boleh berjalan juga ni berapa lama. Itu yang kita berkehendak tiap-tiap lainnya daripadanya kepada dia. Kita berkehendak kepada Allah, dan bila kita buat itu, satu kehendak tu kembali berdoa kepada Allah. Kita ibadah Allah Akbar, sembahyang kan,